Jimat Nasihat, dan pagi kita bersama dengan Tuan Salihan bin Yatim selaku Ketua Pendaftar Jabatan Kehakiman Syariah Selangor. Ya, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Tuan, nak tanya Tuan soalan yang pertama ya. Ini berkenaan dengan suami isteri lah Tuan, bergaduh suami isteri. Punca ni disebabkan ni pasal anak emak. Yang suami ni apa benda semua je nak beritahu dengan mak. Sampai apa jadi susahlah isteri dia bila dia tegur, nanti dia kata juga di bawah tapak kaki ibu. Jadi isteri dia jadi macam jadi susahlah dekat dalam rumah tu Tuan. Nak itu buat bersalah. Jadi macam mana tuan nak uruskan rumah tangga tu tanpa penglibatan ibu mertua? Beginilah ya. Dalam keadaan ini memang perkara tersebut akan menyebabkan satu yang disebabkan kita bagaimana kita nak utamakan. Di mana dalam keutamaan ini kita harus memahami bahawasanya ibu juga sebagai mereka yang banyak berjasa dengan kalau kita mertua, contohnya ibu mertua, ia banyak berjasa dengan pihak suami, ya, banyak berjasa dengan kita kalau ibu sendiri dan sebagainya. Maka dalam keadaan ini kita harus untuk memahami bahawasanya mereka adalah banyak memberikan manfaat untuk diri kita, membesarkan dan sebagainya. Manakala pihak suami ataupun pihak isteri, mereka adalah sebagai pada pasangan hidup yang dapat menceriakan dalam kehidupan kita, ya. Tanpa ada ibu kita tidak lahir, tanpa ada suami atau ada isteri maka kita tidak ada anak-anak. Dan ini adalah sebahagian daripada kesepakatan kepada kesemua tanggungjawab tadi sekiranya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sama ada sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami atau isteri, maka kesemuanya akan hidup dalam keadaan ceria, bahagia sebagaimana Angah, Rahim dan Jeb ni. Untuk soalan kedua ni Tuan ya. Okey, soalan okey. Saya dapat melihat suami saya mampu untuk berikan duit belanja pada saya, tetapi suami saya tidak mahu berikan sebab dia cakap dia dah bagi nafkah dalam bentuk rumah, makan, minum dan sebagainya. Adakah betul apa yang suami saya cakapkan tu? Dan isu berkaitan nafkah ini dia adalah meliputi kepada tempat tinggal, ya, makan minum, pakaian, ya, belanja-belanja keperluan, pengubatan dan sebagainya. Ia adalah rangkuman pada keseluruhannya. Nafkah bermaksud adalah suatu perkara yang berkaitan dengan mereka yang bertanggungjawab membelanjakan harta-harta yang dia ada pada dirinya. Dan nafkah ini dia kita lihat ada nafkah pada diri dan sebagainya. Dan nafkah ini adalah berbentuk lebihan daripada pada dirinya dah selesai, maka dia pada yang lain dia tanggungjawab. Kalau tadi dimasukkan oleh Angah tadi yang berkaitan kepada isteri, maka suami wajib untuk memberikan nafkah kepada isterinya, ya, isterinya lah. Kalau berkaitan sebut pada isterinya, dia adalah sama dengan dengan hidupnya. Berkaitan dengan nafkah isteri ni, maksudnya kalaulah suami telah melaksanakan tanggungjawab, beri tempat tinggal, makan minum dibaginya, disediakan, pakaiannya disediakan, belanja-belanja yang lain disediakan, ia dan juga perubatan tu disediakan, kalau perlu pergi hospital dan sebagainya, maka dalam perkara ini pihak dia dianggap sebagai telah menyempurnakan nafkah tadi. Nafkah itu bukan berbentuk duit semata-mata, tetapi juga adalah sebagai pada pelanjaan yang dia telah keluarkan. Dia kata anak dia ni ada pada bekas suami dia, dan bekas mak mertua dia WhatsApp pada dia, bagi tahu yang mak mertua dia tu sakit. Tapi sebenarnya mak mertua dia tak sakit. Jadi bila dia tahu dia tahu yang mak mertua dia tak nak jaga anak dia Tuan. Tapi bekas husband dia tak bagi dia nak ambil anak. Dia selalu dipukul, anak dia abai. Macam mana nak ambil anak tu Tuan? Okey, terima kasih pada Jad atas soalan yang dikemukakan, ya. Apabila kita berkaitan dengan isu hadanah ataupun isu hak jagaan anak, ia adalah sebahagian daripada perkara-perkara yang cukup dekat di hati masyarakat. Apabila perkara-perkara ini berlaku, ya, di ketika berlakunya masalah keretakan rumah tangga dan mereka berpisah daripada tempat tinggal, terutama sekali menyebabkan kesan dia adalah pada anak. Apabila bercerai, kesan dia adalah pada anak, dan dia bukan sahaja pada pihak diri sendiri atau juga pasangan dia, tapi juga anak juga akan terkesan daripada tersebut. Maka apabila seorang anak tadi telah dipisahkan, ya, maka dalam keadaan ini pihak yang contohnya pihak isteri tadi, ya, oleh kerana selama ini pun
isteri yang jaga anak, ya, bukan daripada suami seketika itu sibuk untuk kita bekerja mencari nafkah. Ya. Maka dalam keadaan ini, ya, pihak isteri boleh memohon, ya, untuk memohon di mahkamah syariah, ya, untuk hak jagaan anak tadi. Ya, dia ada berkaitan dengan hak jaga anak kekal boleh dipohon. Itu juga hak jaga anak sementara bagi memastikan perjalanan dalam prosiding perbicaraan di mahkamah syariah berkaitan dengan isu tuntutan hak jaga anak ini berjaya disahkan, dia boleh juga memohon, ya, untuk hak jaga anak sementara. Maksud disegerakan, perkara ini disegerakan untuk didengar. Ya, dalam perkara ini dia boleh mohon di mahkamah syariah. Berkaitan dengan perkara-perkara yang lain, sekiranya ada isu-isu yang melibatkan kecederaan, ya, isu-isu yang melibatkan penganiayaan, ya, dalam keadaan ini, ya, berkaitan dengan suami isteri yang kadang-kadang kita pun tidak tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga masing-masing. Namun dalam keadaan ini boleh mendapatkan bantuan daripada daripada pihak kebajikan, Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun pihak polis di Raja Malaysia, ya, bagi memastikan, ya, perkara-perkara yang melibatkan penganiayaan ini, ya, tidak terus berulang dan ia dapat menjadikan bahawasanya institusi keluarga Islam ini berjalan dengan keadaan penuh dengan kasih sayang dan juga keceriaan, insya-Allah.